Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kami daripada kumpulan 7 akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan pencegahan dalam penularan wabak. Seperti mana yang kita ketahui, COVID-19 ataupun coronavirus telah menjejaskan dunia kan sejak daripada 2019 sampailah ke hari ini, dan juga COVID-19 ini juga telah menjejaskan manusia, telah menjangkiti manusia dan menyebabkan ramai daripada manusia yang terkorban. Dan kita tahulah bahawasanya COVID ini bukan saja menjejaskan manusia, bahkan dia telah menjejaskan rumah ibadat lah, sehingga mana ramai daripada manusia tidak mampu untuk pergi ke rumah ibadat. Jadi syarak telah memberikan kita panduan bagaimana untuk kita mencegah penularan wabak. Okey, jadi insya-Allah kami akan bawakan beberapa perkara. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan dalil-dalil syarak berkenaan dengan pencegahan dalam penularan wabak. Yang kedua adalah keringanan bagi orang yang nak solat Jumaat ataupun solat jemaah yang berkuzuran. Yang ketiga adalah berkenaan dengan maqsad syariah terhadap panduan keagamaan ketika mana dalam penularan wabak ataupun wabak COVID-19. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kedudukan saf ketika mana di masjid lah bagi orang yang nak solat berjemaah. InsyaAllah saya Muhammad Nur Suhaili bin Mahdi Fairuz, nombor matrik 059257 akan menerangkan berkenaan dengan dalil-dalil syarak berkenaan dengan pencegahan penularan wabak. Okey, baik, seperti mana yang kita ketahui, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita apabila kita berhadapan dengan penyakit berjangkit seperti COVID-19 ini, kita perlu lakukan pencegahan. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, la yuridanna mumridin ala musihin, yang bermaksud orang yang sakit janganlah mendekati orang-orang yang sihat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita setiap Muslim dan juga setiap masyarakat untuk kita menjauhi ataupun kita jangan dekat kepada orang-orang yang sihat supaya mereka tidak berjangkit dengan penyakit kita lah. So yang kedua adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang berada di dalam kawasan yang terkena wabak supaya tidak keluar daripada tempat mereka, dan orang yang mana berada di dalam kawasan tidak terkena wabak, maksudnya mereka sihat, jangan dekati orang ataupun tempat yang terkena wabak. Maksudnya orang yang terkena wabak tu kita akan kuarantinkan mereka di satu tempat supaya orang yang sihat tidak mendekati tempat tersebut. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhu." Yang bermaksud, apabila kamu mendengar satu wabak di satu tempat, maka janganlah kamu datang ataupun janganlah kamu pergi ke tempat itu. Dan apabila ia berlaku di kawasan ataupun di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripada tempat itu kerana hendak larikan diri daripada wabak tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi apa yang kita boleh dapatkan dalam dua hadis ni adalah, sebagai seorang Muslim yang berpenyakit, jangan kita dekati orang yang sihat. Kita kena jauhkan diri daripada mereka supaya wabak ini tidak berjangkit ataupun tidak menular kepada orang lain, supaya orang yang sihat itu boleh terus memakmurkan bumi Allah SWT, supaya mereka ni dapat bantu pula orang-orang yang sakit ni apabila diperlukan. Jadi setakat itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Aufa bin Rosli, nombor matrik 061576. Seterusnya kita ke bahagian keringanan untuk meninggalkan solat berjemaah dan solat Jumaat bagi yang beruzuran. Rukhsah merupakan suatu bentuk keringanan syarak yang diberikan kepada orang-orang yang berhadapan dengan situasi yang sukar dalam melaksanakan kewajipan keagamaan. Ianya bertujuan untuk menghilangkan kesukaran yang dihadapi individu ataupun masyarakat dengan diberinya kemudahan sehingga mampu melaksanakan kewajipannya itu. Berdasarkan nas agama, para ulama telah membahaskan beberapa keadaan yang membolehkan seseorang itu dikecualikan daripada melaksanakan solat berjemaah dan solat Jumaat. Antara keuzuran yang diberikan untuk meninggalkan solat Jumaat adalah kerana hujan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah mengarahkan muazin semasa hujan lebat untuk menambah pada lafaz azan lawangan, "Sallu fi buyutikum." Sembahyanglah kalian di rumah-rumah kamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lalu berkata, فقال ابن عباس أتجمعون من ذلك لقد فعل ذلك من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. Yang bermaksud, Ibnu Abbas berkata, adakah kamu merasa hairan tentang hal ini?
Sesungguhnya ia telah dilakukan oleh yang lebih mulia daripadaku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solat Jumaat merupakan satu kewajipan, dan saya tidak suka untuk menyuruh kamu keluar mengerjakan solat Jumaat dalam keadaan kamu berjalan di atas tanah dan lumpur. Kesimpulannya di sini, sekiranya terdapat keuzuran yang muktabar seperti seorang Muslim yang sedang sakit dengan penyakit yang berjangkit, maka beliau dibenarkan untuk meninggalkan solat Jumaat. Akan tetapi, beliau perlu menggantikan solat Jumaat itu dengan solat zuhur. Sekian daripada saya. Seterusnya saya bagi kepada kawan saya. Maqasid syariah ditetapkan mengikut rukun-rukun kehidupan manusia. Daruriyat yang wajib dijaga ialah agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Maqasid syariah itu adalah menegakkan maslahah bagi semua rukun kehidupan tersebut. Laksana mata rantai yang bersambung setiap satunya dengan yang lain. Namun ditetapkan sempadan pelaksanaannya agar menepati keperluan fitrah, nanuri, kejadian manusia yang mempunyai jasad, nyawa, akal, kepentingan diri, berkeluarga dan bermasyarakat. Termasuk juga menggunakan harta keperluan daripada sumber alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah dan berwasatiyah, tanpa cuai dan tidak melampau, berpandukan petunjuk agama yang menjadi rukun pertama. Bahayanya wabak COVID-19 ini telah disahkan oleh pakar secara mutawatir, pengakuan oleh ramai pakar sehingga tidak boleh dinafikan kebenarannya. Maka hendaklah dibuktikan bahawa pelaksanaan Islam adalah petunjuk sepanjang zaman, berprinsipkan akidah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara bertafakuh, berkonsepkan maqasid syariah dan siasat syariah. Ia membuktikan agama adat Islam adalah petunjuk sepanjang zaman. Dalam menghadapi isu COVID-19 ini, pada hari ini arahan tidak terkumpul secara ramai sehingga dibolehkan untuk meninggalkan pelaksanaan solat Jumaat yang wajib dan solat berjemaah adalah bukti melaksanakan ajaran Islam dengan rukhsah tanpa meninggalkan solat di rumah serta berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar tanpa melampau. Ia juga sebagai tanda kewajipan menjaga nyawa, diri dan keluarga masing-masing serta seluruh anggota masyarakat berpandukan Al-Quran yang haram membinasakan diri sendiri dengan orang lain. Sebenarnya mereka yang tidak mengikuti arahan itu adalah tidak mengikut perintah agama, walaupun dia bersembahyang Jumaat dan berjemaah, kerana kedegilannya tanpa mempedulikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tulqu biaydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Walaupun sebab nuzul ayat ini kerana meninggalkan kewajipan menyumbang harta bagi menegakkan agama, tetapi menjadi iktibar dalam semua perkara apabila petunjuk agama ditinggalkan bermakna membinasakan agama, keluarga, nyawa, maruah dan harta. Para ulama' memerintahkan supaya meninggalkan solat Jumaat sekiranya diri, keluarga dan harta dalam keadaan bahaya, bukan sahaja perompak dan binatang buas, bahkan wabak yang merebak laksana api marak yang membakar seluruh dunia. Maka diwajibkan menjaga diri sendiri dan jangan dibiarkan berjangkit dengan orang lain. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala darar. Jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Hadis ini menunjukkan wajib menjaga nyawa, keselamatan diri dan masyarakat, maka haram membunuh diri dan menyakitkan orang lain atau menyebabkan kemudaratan kepada diri dan orang lain. Ia satu perintah agama mengikut Al-Quran, hadis dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada subtopik yang terakhir bagi kumpulan kami, iaitu solat berjemaah dengan dijarakkan 1 meter antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Isu solat secara berjemaah ini seperti mana yang kita tahu, ia tidak dibenarkan untuk diadakan di masjid, surau atau di tempat awam bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Baliknya kita diarahkan untuk solat di rumah kediaman masing-masing seperti mana yang telah diputuskan oleh Mesyuarat PAS Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada 15 Mac 2020. Berkenaan dengan soft pula, sekiranya diteliti terdapat nas hadis
yang telah menyebut dengan dua sebutan. Yang pertama, kalimah yang digunakan adalah sawwu sufufakum, yang membawa maksud luruskanlah saf-saf kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya, hendaklah kamu menyamakan saf kamu. Ini bermakna saf pertama hendaklah berada dalam keadaan sebaris. Begitu juga dengan saf kedua dan seterusnya. Baik, dalam nas yang kedua disebutkan atimmu sufufakum, yang mana maksudnya sempurnakanlah saf-saf kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan juga Ahmad. Maksudnya di sini, jika saf itu kurang atau lompang, maka hendaklah kita sempurnakannya dengan mengisi kekosongan tersebut. Ini dalam keadaan yang biasa, ini keadaan normal tanpa sebarang keuzuran ataupun perkara yang boleh memberi mudarat. Tapi jika di luar kebiasaan seperti mana pandemik yang melanda, disebabkan uzur ini dan seumpamanya, maka kita mengambil nas yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum, surah At-Taghabun ayat 16. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Okay, dalam ayat ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan ayat ini menunjukkan bahawa semua kewajipan syarak yang tidak mampu ditanggung oleh hamba maka akan gugur jika dia tidak mampu. Dia mampu untuk melaksanakan sebahagian daripada kewajipan tersebut tapi tidak mampu pada sebahagian yang lain, maka dia melaksanakan pada apa yang dia mampu sahaja, okay, dan gugur pada perkara yang dia tidak mampu. Seperti mana sabda Nabi SAW, jika kalian diperintahkan dengan suatu perintah, maka laksanakannya berdasarkan kemampuan kalian. Ini merupakan rujukan daripada Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Bayangkan jika dalam isu memakan bawang hingga menyebabkan bau mulut, Nabi SAW melarang daripada menghampiri masjid. Dalam hadis yang disebutkan pun perbahasan mengenai bau mulut disebabkan bau bawang tu, maksud dalam hadis ini maknanya adalah disebabkan bau mulut difikirkan bau ini tidaklah sampai membawa kepada kematian jika nak dibandingkan dengan wabak pandemik COVID-19. Akan tetapi dalam isu COVID-19, lendir dari batuk atau yang keluar dari air liur menjadi sebahagian daripada asbab yang boleh menyebabkan jangkitan sehingga boleh membawa kepada kematian. Maka sewajarnya dijarakkanlah antara satu jemaah dengan jemaah yang lain sehingga 1 meter. Disebabkan itu juga pemerintah telah mengeluarkan arahan supaya cara yang paling baik adalah kita solat di rumah bersama keluarga kita, di mana kita sendiri tahu keadaan keluarga kita semuanya. Inilah semangat yang sebenarnya dalam isu perintah kawalan pergerakan PKP, di mana kita menyebut supaya dilakukan sembahyang di rumah kediaman masing-masing, ataupun jika dilaksanakan di masjid atau surau dijarakkan 1 meter antara satu sama lain. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.